Bila universiti mencari collaborator daripada industri ataupun daripada company mana-mana, it doesn't mean that it has to be industry. No, it has to be a company. Company ni termasuklah company yang mungkin buat kerja-kerja community. Dia tak semestinya company yang company ni boleh lebih daripada satu. Untuk MyLab you can have more than one company as collaborator. Dan ada juga ketikanya company ni can be an OEM, manufacturer. Bukan untuk development. Ada industry collaborator yang bersifat membawa teknologi development. Maknanya macam Dr. Najib punya projek, dia punya collaborator is more technology developer. Sebab dan at the same time ada sedikit portion yang dia juga akan bawa benda tu ke pengkomersialan. Tetapi sifatnya lebih kepada technology developer company. Dia juga terlibat dalam mempunyai capability untuk membantu certain design. Itu dia panggil company collaborator untuk technology development. Ada juga collaborator company yang OEM based. Dia memang kita buat semua prototype solution semua, dia cuma come in to buat production, mass produce. Okay, daripada katalah boleh buat 100 unit, bila dia combine masuk MyLab, dia become your collaborator, dia nak increase the capacity daripada 100 unit production sebulan. Contohnya buat alat makeup lah, kosmetik contohnya. So dengan collaborator tu dia boleh bring more value such that you can increase daripada 100 unit production sebulan kepada 1000 unit sebulan. Itu juga boleh diambil kira sebagai collaborator yang boleh diterima di dalam MyLab. Dan satu lagi ialah memang collaborator yang memang full kerja dia hanya untuk commercial. Dia buat marketing, dia buat all the publicity, they get the client, dia tak ada focus on any development. Total development hanya kepada universiti tersebut pun boleh juga dinilai sekiranya capability dia as long as dia ada business punya entity yang boleh collaborate together. Okay? Alright. So one of the biggest thing is about the proposal. Proposal ni dia mesti ada 3 komponen. Mesti ada plan. Macam today is part of plan. Action is that you have your proposal, you are working on it and you have a proper strategy in place. Test ni selalunya yang menjadi masalah because MyLab ni tak ramai orang biasa jadi evaluator. So untuk menepati kehendak keperluan funder untuk test punya, untuk evaluate whether RMC tu ada capability untuk submit, make sure that everything yang dibuat dalam proposal tu mencapai tahap MyLab. Ini yang memerlukan certain expert untuk melihat lah. Okay, so basically most common mistake yang saya tengok dalam MyLab is that 3 komponen lah. Kadang-kadang the plan, when it talks about plan, dia masih mempunyai mindset sebagai researcher. Dia tak ada mindset sebagai orang bisnes. Walaupun dia lecturer, walaupun dia ada industry collaborator. Lecturer tu sendiri kena ada mindset sebagai orang bisnes. Baru dia boleh win. Okay. Kemudian action. Action tindakannya ialah ada benda-benda di dalam tu, di dalam proposal memerlukan satu komitmen. Contohnya MOU. Dia kena ada IP proven. Yang paling utama ialah sebab that lah, MOU ataupun MOA, simple one. NDA pun boleh dah sebenarnya. And then some kind of letter of intent, and then IP, at least copyright RM150 je. So at least ada copyright something. That's the main thing of yang perlu sedia awal lah. The action is that. And the task is that the evaluation. When it comes to this, kita melihat no longer about research. It's not about R&D and it's about not about R&I. It's about commercial. Towards the end, MyLab melihat kepada
benda tu boleh jual ke tak. Itu je the output. Dia tak kisah pun you nak publish berapa banyak paper daripada grant mallet ni, doesn't care. The outcome, ultimate outcome is that it is ready. So masalahnya penyelidik tak tahu nak tunjuk macam mana kata benda tu commercial ready. Itu yang susah. Nak tunjuk bahawa benda tu commercial ready tu yang susah. Prof, nak tanya soalan boleh tak? Ya, boleh. Okey Prof, contohlah kata, okey dalam MyLab ni, kalau kita kata kita boleh jual kita dapat satu PO lah, kata saya dah berjaya jual. Tetapi orang akan kata, apa guna you punya MyLab sebab you dah berjaya jual? Adakah MyLab ni kita nak naikkan dia punya upscale ke? Ataupun kat mana dia berada ni Prof? Sebab kita dah berjaya jual, mungkin kita dah berjaya tunjukkan kita punya PO. So MyLab ni apa guna dia sebenarnya? Tak. MyLab is TRL5 to you want to bring TRL5 ke TRL8 atau 9. Okay. Walaupun dapat PO, walaupun ada company collaborator yang dah nak ambil dah, nak beli dah, nak buat licensing technology and licensing agreement dah. You dah ada semua tu. No. It's about making the solution or product ready for commercial. Salah satunya is upscaling development. Kena ada upscaling development. The target segment, your financial projection, the ROI is there. Okay, and then it's not about POC anymore, it's about testimonial. Readiness, testimonial. Okay, contohnya certification for product. Contohnya dapatkan macam saya hari tu, saya dapatkan certificate untuk produk ICT saya tu, saya orang pertama yang dapat sebagai universiti certification daripada SIRIM. SIRIM terpaksa sebab sebelum ni SIRIM hanya benarkan certification untuk produk elektronik hanya untuk company. Saya masa tu, saya universiti pertama yang berdaftarkan universiti sendiri dapat produk certification daripada SIRIM. Ketika itu memang SIRIM terpaksa buat meeting khas untuk membenarkan universiti berdaftar untuk mendapatkan certification daripada SIRIM bagi produk elektronik. Contohnya certification daripada MCMC kalau bidang ICT lah. Komponen-komponen tu lah, market survey. Dia nanti adalah dalam slide saya tu ada banyak 30 lebih formula untuk make sure tunjuk benda tu commercial ready. Dia bukan setakat PO Dr. Najib. No, it's okay. not. Prof, satu soalan lagi. Ada orang kata Prof Hakim, PM Hakimah kata, adakah MOA yang dimasukkan Prof adalah MOA previous grant ataupun grant benda yang berkaitan ataupun MOA yang berlainan? Macam mana Prof? MOA whatever it is mesti dengan collaborator industri tu, company tu. Doesn't matter. Walaupun dengan grant lain? Doesn't matter walaupun projek lain. Okay. Because even though you ada dah MOU, saya bagi contoh, ada dah MOU dengan company ni. Company ni juga will be your collaborator untuk MyLab. Then later after dapat MyLab, you will have ada additional tambahan kepada agreement. You can add on. Dan tengok dekat borang MyLab di belakang tu dia dah bagi template untuk add on agreement punya terms kepada existing agreement. Pun boleh, tidak ada masalah. Okay. Macam pengalaman saya dulu, saya hanya ada NDA dan juga LOI. Tetapi bila dapat funding untuk komersial, barulah saya buat katalah saya dapat hampir 3 juta, 2.9 juta. Jadi 2.9 juta lah baru masuk template agreement punya portion untuk MyLab contoh, ataupun macam saya dapat Technofund. So di situ kita akan define pecahan untuk setiap company, berapa responsibility, work scope, semua berapa, baru kita slot in buat proper agreement. It depends on the kebijaksanaan dengan RMC. Ada setengah dia nak buat contract research agreement. Ada setengah dia buat MOU, ada setengah buat MOA. Tengok level yang macam mana yang bersesuaian. Macam saya hanya buat contract research agreement untuk grant tersebut. Untuk grant tersebut, bukan untuk sampai level komersial lagi. Bila nak buat level komersial, dia kena ada licensing agreement pula. Itu baru cerita royalty apa semua dak. Yang untuk setakat grant untuk komersialan, saya hanya buat contract research agreement. Dia panggil. Okay. Di situ kita akan masukkanlah responsibility portion berapa-berapa IP. Macam saya dulu, company tu tak nak IP. Total IP kepada universiti.
Dia cuma nak duit, portion dia tu nak bantu make it the product become commercial ready saja. Tu je saya punya partner. Partner saya ni they don't care about all that ownership. Dia don't mind, dia pun boleh buat sendiri pun. Tetapi dia nak duit supaya dia boleh guna untuk benda tu dan bekerjasama dengan kami supaya produk tu boleh finish as a commercial product. Okay? So banyak soalan. Tapi licensing dokumen masih diterima. Ya betul. Prohakimah ke? Betul. Ya. Licensing agreement boleh. Tak ada masalah. Okay, cuma isunya sekarang, kita tengok yang paling besar yang TRL lah. TRL is the biggest issue. Macam mana nak define? Selalu evaluator memang reject tengok dekat TRL. Nurul Isma ada nak tanya ke? Ya Prof. Ya. Prof, macam ni, kalau untuk pre-commercial tu, kalau katakanlah yang prototype kita buat tu dia tak, apa orang kata, macam perlu di touch up lagi lah kan, nak mencantikkan lagi in term of maybe user interface, lepas tu mungkin kita nak tambahkan lagi certain item lah kan yang dalam prototype system tu. So yang tu boleh ke? Boleh. Ada strateginya. Contoh macam ni, prototype tu, kadang-kadang saya nak cerita terus terang lah yang saya dapat 3 juta tu, prototype tu hanya setakat master student, MSc by course je, bukanlah kata grant sangat prototype tu. Tapi bila orang baca dalam proposal, orang nampak grant. Faham tak maksud saya? Hak tu kena belajar. Macam mana you ada setakat-setakat ni lab prototype, macam mana you nak bagi nampak dalam proposal tu macam you ni grant. Tu je poinnya saya nak sampai sini. Masalahnya lecturer, dia tak tahu nak buat, benda tu ada sikit. Tetapi dia tak tahu nak buat proposal dia tu nampak grant. Tu masalahnya. Okay, don't feel anything rasa rendah, rasa macam tak ready. Selalu kita rasa tak ready. Tetapi pengalaman saya is not if you have even final year project. Ada orang kata kat saya, final year project boleh ke minta grant berjuta-juta? Why not? Ni Dr. Sohifu ada kat sini? Saya rasa dia ada, saya nampak muka. Ada. Ada. Saya guna prototype Dr. Sohifu punya projek masa MSc by course je. Yang tu saya dapat 3 juta. Dr. Sohifu boleh lawan saya lah bro. Mentee saya lah ni. Sahabat baik saya juga. Dr. Sohifu saya guna prototype Dr. Sohifu buat masa MSc by course dia untuk dapat 3 juta. Macam mana hak tu yang saya rasa menjadi masalah. Kita dok berasa macam kecil je sumbangan kita, macam tak ready. Tapi sebenarnya with the right knowledge, with the right strategy, you can make something small look big. And then you have to know how to deliver. Itu je. Maksudnya Prof, untuk yang nak add on tu kan, company tu yang develop kan ke, ataupun maksudnya kita kena ada student yang develop? It can be both. It can be either one. Okay. Macam nanti saya tunjuk dalam slide ada beberapa komponen lah. Dr. Nurul, satu upscaling berapa persen. Dia ada certain way. Kalau boleh kita dalam proposal jangan nampak sangat upscaling tu banyak. Macam R&D tu banyak. Tu lagi satu isu. MyLab dia tak nak tengok R&D tu banyak. Dia hanya nak tengok upscaling. So bila sebut upscaling, orang tanya-tanya, upscaling ni apa? Upscaling untuk make your lab prototype become ready for business prototype. Faham tak? Ya. Lab prototype make it ready for business prototype. Contohnya saya bagi alat saya tu dah siap dah lab prototype. Tetapi dia kena buat certain design macam packaging, dia kena buat very multi layer. Katalah saya dulu buat satu board saja. Sekarang ni saya nak kena upscale jadi 2 atas bawah. Jadi dia simplified lah. And then kena buat packaging bagi cantik. Kena buat rapid prototyping lah. Buat nampak packaging bagi cantik. Itu je. Itu yang saya kata upscaling. Kalau nak buat development, nak buat design baru, boleh. Tetapi design tu tidak ubah banyak sangat daripada design asal prototype kita. Hanya untuk upscale design tu menjadi
milik business ready, commercial ready. Itu saja. Itu dia ada cara. Kemudian on top of that, saya kena buat certification daripada SIRIM. Kata prototype saya ni dah ready for business. So, funder, if you show you are doing something about that, okay dah dia sebenarnya. Dia tak ada masalah. Masalahnya, kita ada ni mindset bahawa kita duk kira publish, pattern, benda tu. Kita tak terfikir apa benda kita nak buat dia business ready. Itu yang satu benda yang contoh saya kata testimoni. Contoh buat large scale proof of concept. Kita dah buat POC untuk prototype lab, prototype. Tetapi kita perlukan funding ini untuk buat kata daripada 100 responden kita nak increase to 1000 based on kita punya calculation target segment. User punya target segment. Kita nak jual tu kita itu satu lagi lah. Nak define kita punya unique selling point dengan user segment tu, target segment kita berapa, orang responden yang kita nak suruh pakai. Macam saya dulu, responden saya because produk saya produk elektronik. So saya pasang merata-rata dalam kampus. Jadi senang, panel main nilai dalam kampus. Saya pasang merata-merata, setiap jabatan ada 2-3 jabatan pakai alat saya tu, depa lah jadi responden saya menunjukkan large scale POC. Level yang tinggi punya untuk pilot testing. Dalam dia bukan, you can do a pilot simple POC memang kena buat untuk MyLab, kena tunjukkan sedikit simple POC dekat lab base. Kemudian dengan buat MyLab, you make a large POC. Contohnya you bagi your intended user pakailah 2-3 hari ke, pakai sebulan ke, then they give a feedback. Itu je dia nak tengok. Dr. Najib faham dah maksud saya? Saya dah bagi komen-komen yang perlu improve. Ya, bro. So commercial readiness punya output, dia bukan nak tengok paper, bukan nak tengok development you dapat scientifically good. No, it's about commercial readiness. Dia ada komponen banyak. Saya nak tunjuk slide, takut tak sempat. Commercial readiness, dia ada sana saya tunjuk. Apa elemen commercial readiness? Itu yang menjadi faktor kenapa researcher tak faham kehendak pengkomersialan tu macam mana. Alright, nampak ya? Saya pergi laju sikit yang dekat ni. Satu lagi ni, one of the priority area dalam MyLab kena fulfill lah. Yang ni, saya ambil yang Mosti punya sebab dia lebih detail lah. Okay. Kalau untuk MyLab dia nak tengok ni, TRL 5 daripada TRL 5 sekurangnya TRL 5, you boleh go into 8 dengan 9. Dr. Najib, make sure you are actually antara 5, 6, 7 but you want to bring towards the end. Bukan PO nah. Dr. Najib bukan PO, Dr. Najib. Okay, compliant, qualified, test demo kena complete, ready for operational evaluation. TRL 9, product, system kena proven, completed operational evaluation, ready for full rate. Dia bukan nak tengok PO ada sampel ke apa ke tak. It's about this. You want to bring TRL 5 to TRL 8 dan 9. Tetapi pengalaman saya, yang saya kata, kadang-kadang orang kata boleh ke prototype FYP? Ni TRL 3. Bagaimana anda nak nampakkan anda buat sebenarnya dekat TRL 3? Ni tak kisahlah Grand Mosti ke Grand MyLab, lebih kurang je. Tetapi you actually at TRL 3. Tetapi dalam proposal you can make your TRL 3 ni nampak macam dah dekat TRL 5. Ni memerlukan sedikit kebijaksanaan. Okay, you can bring your TRL 3, in fact dah level 5 dengan 6 dalam proposal tu. Okay, dalam proposal tu dah nampak bahawa you are actually 5 dan 6. Padahal you sebenarnya dekat 3 je realitinya. Tetapi you can make something look very, macam saya kata FYP nampak macam hebat dah TRL 5 dengan 6. Itu memerlukan sedikit kebijaksanaan. And then
Ada setengah orang dia tembak sekali TRL 5 ni terus dia boleh buat sampai TRL 9. Dia ada teknik ya, ada cara untuk ni. Sebab tu saya kata saya punya formula sampai 30 lebih kalau nak cerita hari ni. Tapi biasanya saya tak buat lah 1 hari, 2-3 jam. Saya kena buat 2-3 hari boleh cerita. Ni daripada MyLab punya guideline. MyLab punya guideline agak simple lah. TRL 5 validation in real environment. Jadi 5, 6 nak bawa 5, 6, 7 nak bawa ke level 8 dan 9. Itu MyLab. Ya. Kalau macam E-Dana Mosti, dia TRL 8 biasanya untuk bridging. Bridging nak bawa yang ni ke TRL 9 kalau bridging. Yang grant-grant lain bawa Mosti dia ada variasi lah daripada sini. Okay, let's go. Ni tak apalah. So basically we are answering the commercial aspect. Then dia melihat kepada outcome dan juga impact creation. That is the main thing different. It's not about how good you are scientifically good. Kalau buat AI pun, buat AI ke, buat IoT ke, Internet of Things, tetapi dia tak nampak impact. User tak teringin pun nak beli. Tapi poinnya yang saya nak sampaikan, tak ada benda dalam dunia ni tak boleh jual. Itu first thing. Don't feel that anything cannot be sold. Don't feel anything that you do cannot be sold. It's just that we don't have the knowledge how to sell. Masalahnya researcher dia tak ada ilmu macam mana nak menjual. Macam mana dia nak buat research dia menjual. Faham tak? Itu the limitation yang saya lihat. Kebanyakan penyelidik dia tak faham macam mana nak make it sellable. Daripada awal dia mula start buat R&D dia tak nampak benda tu sellable. So actually batu sungai pun saya selalu dalam talk saya kata saya ambil contoh batu sungai. Batu sungai pun boleh jual dalam Shopee, 2,000 orang boleh beli. Apatah lagi yang kita nak buat ni. So don't feel anything bad, everything in the world can be sold. Cuma kita tak ada ilmu nak menjual. Prof, nak tanya, kalau kita kata dia punya bukti kata yang kita punya research ni memang high demand. Mesti panel akan tanya soalan ni, Prof. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Ya, saya ada beberapa formula dalam saya punya slide ni. Itu wajib kena ada dalam proposal lah. Kalau tak ada yang tu pun Dr. Najib boleh improve lah lepas ni ya. Saya simplify lah, mungkin takut terlupa lagi. Dia ada 2 benda utama lah. 3. Satu, need analysis, market analysis, impact creation analysis. 3 tu. Dalam proposal wajib ada. So nanti Dr. Najib balik check balik projek Dr. Najib tu ada tak elemen ni. Satu, need analysis. How do you position your research di dalam market analysis. Branding analysis, ada banyak sebenarnya, saya sebut yang 3. Ada branding analysis, branding kan, macam mana you nak brandkan your solution is part of it. Yang ketiga is saya kata tadi impact creation analysis. Macam testimonial, post processing after they use your solution, post processing is part of it. So ini 3 yang utama lah. Dia ada banyak lagi elemen tetapi sagi pening lah, saya sebut 3 je dulu. Okay, kalau untuk MyLab proposal ini dia akan evaluated by people yang expert untuk commercial. Alright. Dia memang melihat kepada elemen komersial dan dia melihat orang yang bahagian teknologi dan saintifik tetapi dia juga expert in commercial. Itu kebanyakan panelnya memang daripada, dan dia juga kadang-kadang panelnya jadi banyak sebab dia panggil panel daripada your intended target segment. Contohnya anda ada solution untuk pertanian. Jadi dia akan panggil orang daripada agensi pertanian become a panel also. Sekiranya anda buat bidang medical, dia akan ambil orang medical expert untuk orang hospital ke. Orang hospital ni selalunya dia akan tengok benda ni reliable ke kami nak guna kat hospital itu je. So panel tu akan evaluate on that aspect. Okay. So dia tengok kepada komponen apa yang anda nak letak dalam tu dan you can expect what kind of evaluator yang akan main tengok. Tetapi evaluation is based on commercial. Dia akan tengok you offer certain solution ke produk ke, kami nak pakai, if you can really sell to the panel then it means that you are going to get the funding. Kalau you tak ada
ilmu tu saya kata, tak ada ilmu macam mana nak menjual, then you will have a problem. Okay. Assessment criteria normally ialah untuk scientific excellence, yes. Ada juga the most relevant thing saya sebut di dalam MyLab is USP, unique selling point. Unique selling point. So lepas ni boleh belajar lah, cari tengok what does it mean by unique selling point for your proposal. Saya go very fast formula ni. Ni baru nombor 1 formulanya. Bombastic title dengan related keyword. Title dia dah tak ada development R&D. Make sure proposal MyLab tak ada langsung mengenai R&D. No more. Saya bagi contoh ni kan, nombor 1 ni upscaling of mobile apps for influence, ni social science punya project. Upscaling of mobile apps for influence and implication on restlessness among school students. So dia punya target users is about school student dengan juga management pada sekolah. Dia nak tengok kenapa student ni tak hadir kelas. So dia gunakan mobile apps so dia nak upscalekan mobile apps ni untuk make it more commercial viable. So yang kedua ialah yang ni, contoh ni saya buat exercise ni masa saya bagi seminar lah, saya minta para peserta kami belajar macam mana nak, if you have your own title, you can write. Kalau nak tengok, nak minta pandangan saya pada hari ni, if you don't mind, you are okay, you can write a simple title for your project so that I can see whether that one is a R&D punya title ataupun sesuai dah untuk MyLab. Itu saya boleh tolong bantu hari ni. Okay, untuk yang ni satu contoh. Large scale pilot development for commercial readiness of embedded, bilang saya dual band RFID for electronic toll collection. Ini saya punya projek dululah. Right. Partnership. That one partnership can be international or multiple agencies. It doesn't mean it has to be antara universiti dengan akademia saja. It can also involve other contohlah. You nak buat produk pertanian. You dah ada universiti partner, you dah ada industri partner. You can also have another one, which is a partner. Saya katakan penternak udang Kara di Johor, ataupun kita katakan Frim dia dah setuju nak jadi target segment untuk collaborate bagi projek ni. So you can have multiple agency. Tidak semestinya orang tu industri bekerjasama kerana dia nak mengkomersialkan. You can also have your community lah. Contohnya lah, buat satu-satu benda tu untuk pihak sekolah nak pakai. So you can even have a school punya collaborator di dalam grant MyLab. Tak ada masalah. Because they represent your target segment. Orang yang end user of your technology. You can have that. Contohnya lah, orang nak buat projek di produk medical. Dia boleh ada daripada universiti, dia boleh ada daripada industri yang nak tolong komersial, nak upgrade it for commercial, dan dia boleh ada KPJ contohnya. Dia dah ada identify hospital mana nak cuba nak buat pilot testing tu. Nak dapatkan testimonial. Dia dah ada, contohnya orang buat alat kosmetik, saya bagi contoh. Dia dah ada universiti buat alat kosmetik. Kemudian dia dah ada collaborator. Collaborator dia daripada industri OEM, daripada manufacturing side untuk increase the productivity, production side. Kemudian dia ada ni collaborator daripada Datuk Vida. Datuk Vida kah, Datuk Alif Syukri kah, kan? Dia apa yang akan ambil sebagai your intended user. Final, you nak jual kat Datuk Vida. So you can have that as your collaborator also. Okay? Alright, that's for MyLab lah. Reasonable project duration. MyLab maksimum 3 tahun, tetapi untuk ICT jarang kita bagi 3 tahun, biasanya 2 tahun lah. Kalau ICT dia biasanya kurang sedikit. Nombor 4,
executive summary, abstract, yang ni nombor 1. Selalunya dia mestilah executive summary is more toward commercial proposal, abstract biasanya untuk grant biasa. So you have to identify what is the difference between executive summary dengan abstract. Abstract untuk grant FRDGS, PRGS okay, tetapi executive summary is more towards MyLab. Dia ada step dia lah. Is more on these 3 lah. What is it the project is doing, outcome dengan impact. Dia tengok 3 benda ni je dalam executive summary. Formula kelima, problem statement dengan motivation. Okay. Ini biasalah kita. Ini. Nombor 6. Ini yang saya katakan need analysis. Walaupun kita macam saya bidang engineering, saya tak tahu pun nak buat need analysis ni. Kata kena buat. Tetapi untuk grant Mostri, grant MyLab, ini kena ada. Ini kena ada. You have to have a need analysis, a preliminary study that shows how your product or your project is desirable to be marketable. Ni yang susah nak buat ni. Need analysis. Tapi dia tak susah sebenarnya kalau anda belajar dengan orang yang biasa buat. Need analysis ni very actually requirement untuk bukan sahaja untuk grant komersial tetapi grant FRGS dan PRGS juga mereka melihat kepada need analysis. Kemudian inilah antara komponen need analysis. Maknanya kalau anda ada produk, ada solution, apa analisis yang diperlukan? Adakah menyelesaikan masalah pada organisasi, masalah dari segi operating expenditure, masalah dari segi proses atau infrastructure. So itu saya kata tadi commercial mindset. Commercial mindset, kenapa orang, because commercial mindset dia talking about money, business. So bila nak cakap pasal business, tentu dia nak tengok pulangan duit. Sama ada pulangan duit itu dalam bentuk mempercepatkan sesuatu proses, operating expenditure, reduce some operation, improve certain process, ataupun contohnya orang buat sekarang ni perkara paling besar apa yang menjadi masalah di kalangan industri is about energy. Sekarang bil elektrik untuk energy naik mendadak 17%. If you can show your calculation dalam your proposal, saya ada sampel lah. Saya ada second part yang akan tunjuk berapa ada satu slide yang akan tunjuk contoh need analysis yang saya buat dengan satu company untuk saya masukkan dalam proposal. Cost benefit analysis. Bila buat ini barulah you can write your problem statement dalam MyLab. Kalau tak buat yang ni, macam mana nak tulis problem statement dalam MyLab? Okay. You have to have at least cost benefit. Saya selalu guna ni lah. Cost benefit. Cost bertentang dengan benefit. Kemudahan yang dia dapat. Atau kita kata cost versus values. Analysis yang dia akan dapat, then you put in your proposal memang akan nampak lah. Then dia insyaAllah tak ada masalah. So people will appreciate what you want to do. Ini satu lagi perkara penting. Saya tunjuk contoh need analysis. Nak tunjuk kata how good, how strong. Contohnya saya tunjukkan dia punya footprint . Ini daripada 2016 saya buat first prototype. USM punya bajet. Buat lab scale. Ini yang tadi Dr. Nurul Isma tanya tadi. First prototype buatlah macam ni. Tunjuk sikit. Lepas tu 2017. Apa dia second version dah. Dulu tak ada energy part, harvesting. Sekarang saya masukkan. Yang ni saya dapat grant international untuk support. So you can have multiple project yang hampir sama. Bagi nampak dia macam roadmap. Tunjuk dalam proposal. Ni mahal ni ilmu ni mahal kan ni. Patutnya saya charge 2,000 ni Dr. Najib. 2,000 ni dah dapat ilmu ni. Bulan puasa bro, insyaAllah pahala bro banyak. Doa kat saya mudah urusan semua. Ni hadiah Amin. Terima kasih bro. So second version apa, tahun berapa saya buat second version? Tahun 2018 barulah saya buat filing untuk satu patent. 2019 second saya 2017 tak ada apa, 2018 tak ada apa, 2019 dapat yang ni funding daripada Jepun untuk support second version.
Tu naik pula 2021 ready, commercial ready dah. Because kita dapat funding daripada Jepun, so produk tu dah buat pilot, large scale pilot testing dekat negara ASEAN. 3 negara saya proven dah guna solution tu. Kemudian terus saya nak apply pula apa, mestilah contohnya mesti bridging fund ke apakah. Ni contoh. So bagi nampak benda macam ni dalam proposal. Okay. You can have your first prototype daripada apa? Unimap. Second, prototype you ada sikit improvement. Bagi nampak. You bagi nampak kata second improvement daripada FRGS ke PRGS. Lepas tu barulah nak go into pre-com. Okay. Ni. Nombor 7, yang ni isunya. Complete background research dengan POC dekat lab scale. Ini first thing dia akan tengok nak menentukan TRL. Okay, dia akan tengok level of previous data research dengan grant yang support sebelum ni. TRL scale relevancy. Ni skala dia. Lepas tu dia adalah prototype lab scale dengan proven POC untuk lab scale. Kita takkan kebanyakan yang reject untuk my lab sebab dia ada lab scale saja, dia tak ada buat POC untuk lab scale. Senang je nak bagi nampak POC ni. Apa-apa eksperimen lah. Ya katalah you buat sampel berapa orang pakai alat tu, berapa orang try. Walaupun 5 orang, 3 orang tak ada masalah. Tapi name it as a POC lah. Okay. Yang ke-8, formula ke-8, market analysis to support your problem statement and motivation. Ni satu lagi. Market analysis, kebanyakan penyidik universiti tak buat. Saya belajar daripada mentor saya lah, orang industri yang collaborate dengan saya macam mana nak buat market analysis walaupun saya tak reti. Tapi saya sit down dengan dia dan belajar macam mana nak buat market analysis. Paling senang lah. Kalau ikut saya punya seminar, kita bagi 2 teknik yang paling simple. Paling simple nak buat market analysis walaupun you tak ada knowledge. Itu kena join saya punya seminar lah. Boleh follow saya punya. Tak apa Prof. Nanti kita akan rancang RMC akan buat lepas ni. Prof bagi teaser sikit, kasih dia panas. Kemudian insyaAllah saya akan push. Paling senang bagi beginner. Orang yang beginner, yang tak tahu buat market analysis. Kita ada 2 teknik yang simple, very fast. You boleh buat yang ni. Patutnya saya rasa benda ni pun kena buat dalam FRGS dengan PRGS dah. Kena tunjukkan, kena ajar macam mana researcher kita positionkan kita punya research tu based on market analysis. Kami ada keluarkan 2 teknik yang very simple, you can do very fast market analysis punya dan boleh bubuh dalam proposal. Okay. So market analysis ni diperlukan sebab dia menunjukkan the impact to your business plan. Nanti saya ada sampel lah. Contoh ni. Formula ke-9, commercial research objective. Tadi Dr. Nurul tanya, boleh ke saya ada takat ni je. Project FIP je ke kata. Boleh tak P sampai commercial? Boleh. Cara tulis saja. Cara tulis dengan cara saya senang katalah dalam grant pre-commercial ni. Dia sebenarnya jual ayat liok lah. Benda ni rakam. Sebenarnya jual ayat liok. Kalau you pandai jual ayat liok, insya-Allah tak ada masalah. Kebanyakan yang saya tengok dapat grant MyLab ni dia pandai menjawab. Dia pandai jual. They know how to do a good pitching. Good pitching. They know how to sell. Objektif nombor 1, lebih kepada scientific technical upscaling. Objektif nombor 2, lebih kepada apa proses yang kata nak buat. Bila dah buat upscaling, contohnya saya dah buat upscaling untuk make sure benda tu diterima pakai, boleh dibuat ujian lapangan. So saya kena buat sedikit upscaling. Contohnya saya ada satu produk tetapi produk saya limitationnya ialah dia hanya untuk urban area. Tetapi saya tak boleh nak implement sebab target segmen saya ada di rural area. So saya kena buat sedikit upscaling. Saya kena masukkan satu elemen lagi untuk make it viable for target segmen saya di rural area. So saya kena buat sedikit validation. Kata upscaling ni berjaya. Objektif ketiga barulah masuk kepada commercial aspect. Contohnya certification, compliant testing, certification punya proses, product packaging. Ni objektif ketiga contohnya. Okay. Ini saya bagi satu contoh lah. Macam mana saya buat untuk
pra-conversion punya objektif. Ni contoh to upscale banyaknya. To upscale apa? Dulu dia tak integrated, dia segregated. Now I want to make it integrated. So ada komponen untuk upscale. Dalam satu big objektif ni you have your own upscaling punya proses. Ini satu contoh. Ini contoh yang semua lah. Tengok nak, upscaling untuk technically atau scientific level hanya 15%. Jangan tunjuk banyak sangat. Walaupun kerja tu banyak, on paper jangan tunjuk banyak Dr. Najib. On paper jangan tunjuk banyak sangat R&D. Alright? Tapi tak apalah, di belakang tu nak buat banyak pun tak apa. Bila duit masuk, pandai-pandai lah adjust. Kan? Kemudian, yang kedua ialah nak integrate benda tu dengan your intended target segment. Kena ada database, kena ada data monitoring system. So, no problem, ni 20%. Kalau tak ada komponen ni, you tak boleh buat commercial. Contohnya dah buat upscale dari segi prototype, then you go to upscale dari segi sistem. Contoh. Kemudian nak set up benda tu dan nak make sure they are working well dalam satu community. Macam ni saya buat dalam satu digital community yang menggunakan alat-alat ni. Dan menggunakan dia digital community ini di dalam university campus, hospital dengan bank. Ni contoh lah. 20% ni 35%, ni 20%, 15%. So dia nampak pecahan tu lebih kurang seimbang. Hanya 10% saja untuk yang D ni. So immediate target industry atau market macam ni. Contohlah. Yang ni selalunya masalah bila nak defend. Bila tanya target market, kenapa pilih these people, you cannot defend. Dia sebenarnya ada calculation sikit kena buat. Kenapa you pilih your target segment? Dia ada sedikit calculation kena buat ya. Okay, nombor 10. Formula ke-10, practical project blueprint, roadmap, Gantt milestone. Ni risk management is one of the component dalam commercial grant. Ni contoh lah blueprint. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua pandai aku buat blueprint for your project. Ni contoh blueprint lah. Dia ada core, you ada your pillars, who is your stakeholders, enabler, your output and your outcome. Ni milestone contoh. Milestone, biasalah. Ini saya ambil daripada kementerian. Projek kementerian saya ambil untuk technology development. Dia mesti ada 3 fasa ni. Biasanya kita researcher banyak concentrate pada fasa 1 dan 2 tetapi fasa 3 kita lupa. Kita tak buat ni, fasa 3. Fasa 1 dengan fasa 2 memang kita cekap lah. Tetapi fasa ketiga which is the support, the post processing kita tak buat. Product validation, post implementation kita tak buat. Follow up services kita tak buat. Kita buat takat phase 1 dengan phase 2 je. Okay, ini roadmapnya phase 3 yang kita komponennya. Phase 3 yang saya katakan selalu lecturer atau penyelidik lupa nak buat. Phase 1 dengan 2 memang kita dah expert dengan POC dan sebagainya. Ini contoh. Ini satu lagi work scope antara collaborators, the roles and responsibility. You can have multiple organisation but you are very clear what they want to do. Ini biasalah. Ya, IP sharing kena very clear dalam MyLab. Kebanyakan baru ni kita tengok dia ada jadi trending, ada setengah universiti tu dia letak 50-50. It's not good actually. 50-50 doesn't mean 50-50 antara you and the collaborator of the industry is not mean that it is good. It could be 60-40. Sebab dia depend on the workload. Kalau kata universiti tu yang buat banyak development, hanya company tu yang tolong komersial saja. So they cannot have 50-50. Tetapi setengah RMC, sorry to say setengah RMC dia fikir 50-50. Nak senang kerja lah kot. Tapi it's not. Kita punya komen dalam MyLab, it's not necessarily 50-50. Bila kita tengok isu ni timbul, then mungkin dia akan bagi impact dalam agreement on commercial sebab kita nak certain part royalty tu dah banyak researcher patut dapat, tetapi kenapa ada setengah universiti dia bagi 50-50 which is not feasible pun. So yang ni kena go into detail lah. Saya tak boleh nak cerita detail sangat lah. Sebab saya nak tunjuk untuk sampel lah. Saya go cepat sikit supaya saya boleh buka banyak kepada soalan. Okay.
Ni contohlah outcome, 2 IPR, paper tak perlu banyak. Yang penting ialah your system, your solution dan bagaimana dia become an impact, making an impact. Ni satu contoh lah, expected outcome. Contohnya boleh meningkatkan, contohnya saya kata dengan pakai solution yang kita buat ni, para petani dapat income 30%. Ini semua kena kira ni based on our need analysis. Kemudian at least menyediakan 5 peluang pekerjaan baru di kalangan B40. Job creation mungkin 20. Production, contohnya solution saya boleh menyebabkan proses productivity meningkat 40%. Innovation berapa? Downstream product, ni kalau ada lah macam ikut projek lah. So this is an example. Impact creation, you can do a lot of measurement lah to measure your impact. Contoh, budget, budget saya rasa saya cepat sikit, cuma budget ni untuk MyLab, you don't show sangat budget guna untuk infra ataupun OPEX. Tunjukkan budget banyak untuk make it commercial ready. Contohnya nak buat apa? Testimoni, nak buat marketing. Fokus kepada budget-budget ni. Jangan nampak banyak sangat budget kepada R&D, kepada development, upscaling produk tu. Boleh ada tetapi portion jangan banyak. Contohnya nak buat untuk marketing activity, you nak bagi testimonial, nak buat clinical trial, kena ada duit. Nak dapatkan feedback. Mana ada orang mau buat survey feedback dapat free. Payah nak dapat. So you sedialah allocation untuk dapatkan feedback banyak kepada testimoni, kepada ni, gunakan funding ni, boleh pakai. Tapi itu yang researcher lacking, dia guna banyak nak buat development. Dia duk kira vote berapa? Vote 27, vote 35, tetapi benda-benda tu hanya untuk buat development, dia tak nampak untuk commercialkan. Contohnya nak buat certification SIRIM. Berapa SIRIM charge untuk satu produk, satu test? Contohnya dulu saya charge 2,000, kena charge 2,000 dekat SIRIM untuk buat satu test. So kira lah tengok berapa perlu buat dekat SIRIM, certification dekat SIRIM. Kemudian nak dapatkan halal certification, nak dapatkan KKM approval, nak dapatkan approval GMP ke. Semua tu budget, gunakan budget tu untuk dapat all that. Bukan banyak sangat untuk R&D ya. Ni tak boleh. Dalam grant MyLab sepatutnya tak boleh macam tu. Kemudian formula ke-16, kena ada winnable factor on the proposal. Mesti luar biasa. Boleh ada, bila orang baca proposal tu, you are very clear on your future direction dengan sustainability. Then numbers don't lie, the need analysis dengan impact analysis is one of your winnable factor. Your partners must be correct. Ability to try and just and adaptable in your project. Yang tu pun kita tengok ya. How agile is your project? Dia bukan fix. Kita tak mau dia learning curve tu terlalu learning curve tu pendek. Katalah target segment you ada banyak ni. Bila ada certain parameter dalam tu nak bertukar untuk your intended user, then dia senang nak ubah lah. Maknanya the learning curve to make it reach your end user tu cepat. Kemudian review lah funder history, orang yang macam mana dapat, orang yang macam mana. Ini biasalah kita RMC pun very expert on it. And then contact funded peers. Make your orang yang biasa dapat ataupun biasa terlibat become your mentor lah contohnya kan. Yang ni satu lagi, orang mungkin lecturer rasa benda ni adalah simple aja, tapi again saya katakan it's not easy. Okay, saya sampai ambil seminggu nak pergi buat personal pitch, saya belajar seminggu. Tuan-tuan dan puan-puan ada belajar ke seminggu saya pergi menghadap seorang. Masa tu saya bernasib baiklah, masa tu dah kementerian masa tu tengah buat satu program dipanggil Lab to Market program. Saya terpilih untuk masuk program tu. Saya kena belajar seminggu macam mana nak pitch je. Seminggu belajar macam mana nak jual ayat liok.
macam mana nak jual yang liok. Saya kata macam tu, seminggu saya pergi ikut kelas. Saya ikut kelas branding seminggu. Saya ikut kelas buat pitching. Saya ambil kelas marketing. 3-4 kelas saya ikut kelas marketing. Saya gunakan duit grant untuk ikut kelas-kelas marketing. Macam mana nak buat branding, macam mana nak marketkan produk, macam mana nak marketkan diri saya contohnya. Saya ikut semua kelas-kelas tu. It's not come with a simple way. Okay. So there are a lot of things and then benda tu menjadi satu kepuasan. Dan benda itu tidak menjadi beban untuk diri kita. Sebab tu saya keep on learning. You keep on learning so that you bring more values to yourself, more values to your community, more values to the people outside. Itu je. If you have that kind of mentality, then you will not feel burden. Macam mana pun kita buat untuk benda baik, for good deeds. So if you think that you are in a comfort zone dah, selalu saya jumpa penyelidik ni dia dah dalam comfort zone. Dia tak mau belanja benda-benda baru. Benda-benda baru. So keep on learning along the way lah. Ni yang saya katakan part kedua ni akan tunjuk lebih banyak sampel. Tapi saya rasa mungkin saya tak banyak masa untuk ni. Saya ambil masa 5 minit je. Saya nak tunjuk yang penting. Ini yang saya katakan komponen commercial research. Selalu kita buat R&D C ataupun R&I dan baru C. Tak, saya letak C kat depan. Ni, saya letak specification saya nak buat R&D kena menjawab ni. Lepas ni mungkinlah grant-grant selepas ni PRGS, FRGS boleh ajar, boleh mendidik kita punya pendidik supaya kenapa kita talking about knowledge transfer, making an impact. So no point you buat research tapi you tak tahu macam mana nak make it sampai. So one of the easiest, fastest way is to making an impact is to go for commercial. So macam mana you have all these component but towards the end you are making your R&D answering this. Okay, ini yang susah nak buat. Tapi tak susah kalau anda bersedia untuk belajar. Saya tunjuk yang ni how to sell. Ni tak apalah, saya dah cerita banyak. How to sell kena belajarlah lepas ni. Bagaimana anda nak sell your innovation. It's not that easy. So it's actually a knowledge and skill untuk commercial itu yang kita lacking. Ini tak apalah, saya nak tunjuk yang cepat sikit Satu one of the thing bila kita nak buat ni is matching of technology to ROI. Ini pun satu isu matching of, walaupun kita ada business collaborator but we are the one yang technology developer ni, kita kena ada juga knowledge. Kadang-kadang orang industri dia tak faham macam mana nak translate the knowledge into ROI, into money and dollar sense. Kita sahaja orang teknologi yang ada ability, kita kena belajar macam mana nak terjemahkan teknologi yang kita buat itu dalam bentuk ROI. Ini memerlukan satu latihan juga. Okay. Readiness, formula ke-23 dah banyak formula. Saya skip to make it readiness is first you have to disclose it, assess it, protect it and license it. Generate an income, ada banyak Ini pun macam mana you nak generate income, kalau boleh masukkan model ni dalam proposal MyLab. Ini yang kita tunjukkan kerjasama antara industri. Kita universiti duduk di belah teknologi ni. Kita ada semua ni. Tetapi industri ni apa peranan dia? Ini yang kena matchkan the technology part to answer the industry need. Ini saya buat satu contoh yang saya kata need analysis. Ini calculation yang saya buat dari satu company Jepun, menunjukkan bagaimana solution yang kita buat ni, calculation yang saya masukkan dalam proposal nak menunjukkan kata impact tu. How do you position your product such that it shows the need analysis. One way is to show the cost and benefit analysis. This is an example, saya ambil operating expenditure saja, di mana dia melibatkan pengurangan dari segi human resource, sumber manusia yang diperlukan untuk buat pakai produk ni, bila dia dan juga minimize downtime failure. So banyak expenditure company dia terpaksa rugi, dia berlaku kerugian dalam satu shift
bila berlakunya downtime failure. So kami buat sistem yang boleh reduce the downtime failure, dan calculation dia ialah dia menjimatkan, imagine 378,000 per shift. Dia ada berapa shift, dia ada berapa ratus production line company. Company ni ada 100 production line di Penang. Imagine berapa banyak expenditure dia terpaksa hadapi, menyebabkan calculation ini menunjukkan satu keperluan yang sangat mendadak. Ini unique factor lah, unique factor, unique selling point, USP, point in one solution contohnya. Macam jual shampoo Rejoice lah. Readiness, ini memang kita tengok ya. Status of readiness dari technical dengan commercial. Contohnya saya dah ada several PO, quotation, orang dah bagi PO, customer dah bagi komitmen. Tetapi dari segi teknikal kita dah complete R&D, pilot dekat scale, medium scale dah buat, sampel dah hantar, completed commercial ready prototype. Cuma kami nak go into commercial aspek yang memerlukan certain certification, certain proven testimonial, post processing. Itu dia nak tunjuk status of readiness. Ini business model contoh, boleh buat banyak cara, ada Canva, you can also have this one. Saya selalunya saya tak erti buat, saya minta rakan industri buat, tetapi towards the end saya belajar juga, saya terpaksa belajar juga macam mana nak buat business model, sebab kadang-kadang orang industri dia tak faham apa teknologi yang kita ada, dia tak boleh nak mapkan dengan dia punya model. So macam mana pun lebih baik saya sendiri belajar. So I know how to position my technology to the business scale. Ini contoh yang saya buat lah. POC bukan LOI. Ini company punya price comparison, market player competitor, funding requirement, capex or opex you need for your funding. Ini yang saya kata ROI. Katakan you nak your target segment hanya 1% saja daripada seluruh potential customer. So you only target 1%. Dr. Najib, saya pun tak tahu Dr. Najib punya target segment project berapa persen daripada population yang intended your target segment. Ini yang maksud saya, Dr. Najib kena ada lah Dr. Najib. Nanti diperbetulkan dalam mana you ada 5-year plan. Katalah orang nak bagi funding, kata MyLab bagi 1 juta. Within 5 year you boleh generate 4 juta. Berbaloi tak? Berbaloi tak MyLab bagi 1 juta, tapi dalam within 5 year you dah boleh generate. Within a year lah, makna dalam 1 tahun you dah boleh generate balik 1 juta. With only 1% your target segment. Okay, Prof. Comparison dengan other system dari segi teknologi, ni target segment ni yang isu Dr. Najib, nanti tolong identify your target segment. Target segment application. Ini market analysis, ini partner industri saya yang buat. Saya pun belajar daripada sini juga. Market analysis, carilah, ada banyak cara nak buat. Potential customer, ni commercialization model ni. Towards the end, dia nak tengok whether you can reach this model. Sama ada you can come up with a certain fees, licensing fees. Ni contoh lah, dia ada banyak model. Ni saya tunjuk satu contoh saja. Boleh masukkan commercialization model dalam proposal MyLab. Sustainability and growth. Ini 5-year financial projection. 5 year, 5 tahun. Financial projection ini industri partner saya buat. Dia buat sejak tahun 2006 lagi apa. Ini yang saya buat sendiri. Bila saya dah belajar daripada sini, saya buat sendiri. 1 year financial projection. Ini saya buat untuk satu knowledge transfer project dengan company Jepun juga. Kita dapat lebih kurang 200,000 untuk buat pre-com. So saya kira sendiri yang ni. Bagaimana nak dapatkan 1 year financial projection ni, maknanya kalau company itu projected profit before tax dapat 6 juta. So kalau dia bagi 200,000 to make it commercial ready, so dengan satu solution saya target hanya satu company saja, you imagine. So you show this one sebab nak tunjuk the impact. The impact of your project. So
profitnya about 6 juta. Company tu boleh jimat setahun. Ini saya buat satu lagi untuk medical. Ini saya pun kira sendiri juga. Keuntungan kepada Kementerian Kesihatan bila pakai solution saya. Sebab solution saya ICT based. Bila dia pakai solution saya, dia mengurangkan perbelanjaan orang pergi duduk dalam ward di hospital. Bila pakai alat saya, dia memberikan keuntungan orang tu boleh buat personalized healthcare. Dia boleh duduk di rumah, dia monitor sendiri kesihatan dia. Jadi saya tunjukkan bahawa dengan improve-nya, saya ambil satu estimation daripada Deloitte University, saya buat extrapolation. Dia meningkatkan self-care monitoring di rumah, dia boleh dapat 33% penjimatan pengurusan. Jadi saya matchkan 33% kepada current perbelanjaan Kementerian Kesihatan sekarang. Dengan jumlah katilnya, berapa orang masuk ward setahun, berapa perbelanjaan universiti, macam kita ada universiti, hospital universiti, so berapa perbelanjaan untuk universiti hospital guna. So kalau boleh reduce 33% jumlah kewangan yang perlu masuk ward, ramai boleh jaga sendiri kehidupan kesihatan lebih baik di rumah. Jadi ini yang saya katakan kena masuk dalam proposal. Proposal tuan-tuan dan puan-puan. Ni lah proposal. Adakah kita buat sebelum ni? Dalam proposal kita bubuh tak calculation ni? So ini yang saya katakan keunikan yang saya bawa selalunya bila saya cuba highlightkan isunya adalah bukan kerana kita tak boleh buat, tetapi kita tak ada ilmu. Kita kena belajar sikit, lebih sikit. Okay, itu saja. Saya rasa ini yang saya selalu buat bersama adik saya Prof Aliani. Kami berdua sering buat seminar dan juga webinar. Dan kita ada personalized coaching program untuk para penyelidik. Anda boleh kontak saya selepas ni. Kalau ada yang berminat boleh tengok dan follow Facebook saya. So saya serahkan kembali untuk soal jawab kembali kepada Dr. Najib. Sekiranya ada soalan. Okey, terima kasih Prof atas perkongsian. Okey, PM Dr. Hakimah ada soalan ke? Ya ada. Okay, tapi banyak yang atas tu saya dah ada yang Prof dah jawab. Saya dah list down a few. Tapi yang di sini yang major and then yang saya nak tahu, okay, the nature of my collaborator, in this case dia punya ratio of product for local to export is 20-80. Okay, so that's the story. So the product is made, dibuat di Malaysia, okay, untuk lebih pada overseas market. Tetapi recently kami dah ada potential investor daripada Dubai, which is will expand the company. We will establish another 10 factory lah. So in this case macam mana saya nak to highlight what doktor to sebab alasan dia our good reason is 10 units kilang baru ni untuk supply market Malaysia lah. Okay, with my product, my prototype. So in this case kita nak pergi ke TRL mana doktor? Prof. Terus ke TRL 7 atau 8? 7 lah 7. TRL 7 sebab paling kurang 5 lah. Boleh seat dah tu ke TRL 5 boleh dah. Sebab produk saya ni macam RMC pun tahu produk ni dah boleh dah ready, actually is a matter of nak buat dia dalam mass scale. Jadi salah satu pilot dalam satu kilang tu akan fokus on buat saya punya produk ni je untuk masuk dalam depa punya part lah. Maksudnya saya punya component tu paling penting dalam tu. So dia nak replace yang whatever they buy, kena buat daripada luar, commercial one, and replace part of lah dengan saya punya. So I don't think it's the number 5. Tu lah yang saya confuse sikit. So boleh ya, TRL 5 boleh, TRL 6 boleh, 7 pun boleh. Cuma dari segi bila nak when it comes to my lab,
cuba get these people in place dalam satu sistem yang very clear. Contohnya dah ada OEM lah, saya kata ada manufacturer dah. Okay. Kemudian dia akan tanya, manufacturer ni mampu dah untuk handle commercialization, katalah nak jual produk. Setengah manufacturer dia tak, dia hanya buat production saja. So who is going to create the commercialization pula? So ada juga company yang spin off company kita bagi. Dia dah ada OEM, dia dah ada spin off company dan dia dah ada university sebagai main. So dia combine tiga ni. So dia ada spin off company, itu pun dia ada agreement dengan OEM tadi, manufacturer. Certain portion daripada spin off company tu mungkin dari segi equity boleh dapatkan kepada sedikit portion kepada manufacturer. Dan ada juga, so that one has to be clear how you want to model the commercialization model. Sama ada in terms of your partners tadi, dia tak boleh kalau kita ambil hanya manufacturer sahaja. You have to have got your commercial arm. Siapa nak tolong jual? Walaupun tadi kalau kata you have to form a spin-off company, then you need to untuk commercialkan, then you have to do that. Barulah you ada you are viable for, saya katakan, MyLab. Sebab MyLab melihat kalau ada commercial entity, dia kena melihat yang isu pengkomersialan tu. Sama ada dia boleh jual atau tidak, ataupun dia hanya bantu increase the productivity saja. Kalau boleh kita nak dua-dua. Kalau ada dua-dua tu senang dapat. Kalau ada satu saja hanya nak increase production saja tetapi tak ada business partner, agak susah nak dapat. Ini pengalaman saya lah sebagai penilai. I think Prof, sini mungkin saya tak terang dengan clear. Saya ada Unimed teknologi ni akan jadi kena binder lah. Saya pakai buat binder, natural binder dalam biodegradable packaging. Prof just bayangkan yang produk yang kita packaging makanan tu from paper. Okay, so now before that they're using a synthetic one. So now we are replacing that with the organic, which is from teknologi Unimed. So di sini we are not going to sell, of course, the product, the thing, the research, prototype ni untuk company lain, only for them, because this company, my collaborator, they are producing their product, they are marketing their own product overseas and local. So jadi di situ they are established company lah. So in term of you ada dua lah. You mean they also your end target segment, then they also become your commercial punya arm lah. So yes. Very good lah if you have that. Cuma isunya ialah kadang-kadang saya tengok ialah satunya ialah commercial aspect tu tak strong. Bila buat proposal untuk MyLab, even though you have a good partner, dia punya proposal untuk untuk bring the level, katalah level 5, 6, 7 tu nak go into 8 dengan 9 tu, dia tak nampak dalam proposal apa yang dia nak buat. Itu selalulah yang saya katakan berdasarkan formula saya tadi. Market analisis tak clear, ROI macam mana, financial projection macam mana. Kadang-kadang kita kebanyakan, minta maaf lah saya sebut, kadang-kadang bila present proposal pitching tu depan ni, kita tend to cerita pasal teknologi je. Saya bukan nak kata, kita kata saya buat daripada bahan ni dan bahan ni, impact ni macam ni. You can say that. Tetapi what is your unique selling point? We are talking your ROI, money. Dia kadang teknologi is one thing lah, tetapi dia nak tengok nilai. Contohnya, saya nak beli ayam, tapi macam mana you nak sanggup buat satu ayam yang walaupun harga seekor ayam RM50, tetapi people willing to buy that ayam. Mungkin sebab ayam tu dia ada, bila makan ayam tu tak sakit perut, bila makan ayam tu dia jadi lagi sihat, dia ada vitamin. So macam ayam tu satu suplemen. Kalau dia, so siapa your intended user tu?
adakah dia akan people willing to spend money? Itu yang kita cuba tengok dalam proposal MyLab. Kalau people are not willing to spend money to buy, itu susah sikit untuk ni. Unless you can show that walaupun you ada very strong good company, that has to be shown very clearly macam mana you get the benefit tu. You as a researcher, you get the benefit, you get the end user. Walaupun company tu nak marketkan kat luar negara, tapi apa dia dapat di luar negara tu? How do you want to beat the other competitors? Itu nombor satu kita akan tengok juga. Okey Prof, kita ada soalan yang kedua. Minta maaf Dr. Hakimah. Kita bagi pada Dr. Latifah sebab Prof nak pukul 12 dia nak kena stop. Ya, Dia ada urusan lain. So kita bagi pada PM Dr. Latifah. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Prof. Terima kasih banyak ilmu Prof share hari ni. Saya nak tanya sikit, contohnya macam kita researcher and then kita ada startup lah company kan. And then kita pegang licensing daripada Unimap under startup. And then the startup tu kita guna license tu ada POC lah dekat company. So boleh ke kalau misal kata as a researcher dan juga as a startup kita apply MyLab ni Boleh. dengan another collaborators? Ya, boleh. Oh boleh. Kalau collaborator tu saya kata kalau boleh masukkan your commercial partner, orang yang akan tolong commercial, dan kalau boleh satu lagi your intended target segment end user tu sebagai juga your partner. Katalah macam saya kata tadi, nak buat untuk ada company nak tolong commercialkan produk untuk pertanian. Tetapi you nak kena buat make it viable for commercial di bidang pertanian, you perlukan frame. So bring people daripada frame ataupun ambil satu ladang katalah nak buat udang kara, nak pasang alat tu dekat udang kara punya penternakan. Kan nak automate katalah macam saya bidang IoT, nak automate dia punya productivity. Jadi masuk terus data tu dalam handphone. So cari partner juga yang boleh menunjukkan kata commercial readiness tu. Maknanya you pergi buat pilot testing large scale dekat partner yang ada ladang udang kara. Masukkan dia sebagai partner juga. Dan you ada commercial partner. Commercial partner tapi agreementnya adalah di antara universiti dengan commercial partner tadi. Dengan peladang tadi dia become your end user. So you don't have that very critical cuma NDA sajalah. Cukup dah. So kalau boleh nak dapat, saya cerita hak yang nak dapat. Mudah MyLab ni kena ada dua komponen ni. Dua komponen ni lah. Yang lain-lain tu terletak kepada proposal lah pula. Proposal dengan nak buat pitching. Kadang-kadang proposal tu cantik dah. Tetapi bila nak menjual di depan panel, dia ada masalah. So Prof, kita declare lah, maknanya kita as a researcher kita dah ada this innovation and then kita kata okay startup dah pegang licensing yang ni and then sekarang ni POC dah letak dekat sini and then under startup and then this is our commercial partner, this is our target segments and apa yang kita nak buat upscale, apa yang macam let's say certifications etc. itulah yang kita highlightkan dalam proposal kan. Ya, spin off tidak ada masalah tetapi tengok balik guideline. Dia kena 100,000 kah dia punya minimum ni dan dia ada berapa persen, 50% must be Bumi Putra. Adalah syarat-syarat SME itu kan. Kalau fulfill tak ada masalah. Kalau one pun spin off. Industri je kena bagi inject money sikit kan. Tapi startup tak payahlah kan Prof. Industri kena ada portion kan, dia kena tetap kena juga. Maknanya let's say kita ada 4 company kita collaborate, setiap satu tu kena ada bagi duit. Tak salah seorang lah main. Okay. Baik bro, terima kasih banyak bro. Ya. Okey, ada soalan lain tak? Saya rasa ada banyak yang bertulis juga. Kebanyakan orang yang sama Prof. Yang sama, okey. Ya. Dah, kalau tak ada orang tanya, saya nak tanya last one. Tadi Boleh. Sila. Is it to be safe, Prof? Macam tadi kan, kalau katalah kita ni cita-cita tinggi nak letak TRL 89. However, let's say saya nak target to play safe 7 contoh. 7 ke 5 macam Prof cakap kan.
However, maybe during the pitching, proposal defense ni, the panel actually cakap this is not correct. Dia bukan TRL 5 contoh, tapi TRL 8. Yang ni akan penalize ataupun sebab kita letak TRL yang rendah, but actually our TRL is higher. Instead of we target, actually our product ni, our technology ni is lower, tapi kita letak proposal tinggi sangat. It's totally memang salah lah. So faham tak Prof? Kena smart sikit, jangan tunjuk semua. Ni maksudnya sini kita letak just kita display 5 saja at TRL 5, but actually dia expectation 8 atau 9. Macam saya selalu buat. Saya sebenarnya dah ada pun result pilot testing, saya dah buat. Cuma saya minta funding tu, padahal saya dah buat pun objektif pertama. Dah buat pun upscaling. Faham tak? Tapi saya tak cerita pula kata saya buat dalam tu. Sebenarnya upscaling tu saya dah buat dah pun dengan ni. Tetapi maknanya you pandai-pandai lah, janganlah bagi nampak kata dah ready sangat. Kemudian keep some of the data yang you ada tu, yang you actually dah conduct pun untuk benda-benda yang menjawab kepada keperluan funder tersebut. Sebenarnya saya kebiasaannya lah, itu saya kata life cycle of research, kebanyakannya 50% daripada whatever proposal yang saya mohon, saya sebenarnya dah buat. Saya jarang minta something that is starting from zero. Kalau perasan dalam slide saya tadi, one of the unique factor saya highlight, do not start from zero. Meaning that 50% you dah ada dah pun, baru you minta another funding to support the remaining 50%. That is my way of doing things lah. Saya jarang buat kerja kalau benda tu not ready. Dan saya akan buat 50% for bila budget for that project dah kurang 50%, then saya start to find another project to support the continuity of that. So we don't normally tell that lah dalam proposal. Don't tell, don't show. So pengalaman itu yang macam mana kita nak make it nampak sampai TRL 5 saja, jangan nampak sampai TRL 8 dah. That you sebenarnya itu lagi senang nak buat sebab you dah ada. Yang susahnya nak buat ialah benda bila tak ada. Nak tunjuk kata benda tu you actually ada. Faham tak? Benda yang tak ada tu lebih susah nak tunjuk. Benda yang dah ada, senang kita nak sukat supaya jangan tunjuk. Faham tak? Okay, brilliant Prof. Prof, setujulah. Thank you for the tips. Okay. Okay, terima kasih. So, ada soalan lain nak? Rugi ni kata tanya, kita ada 5 minit ni. Tak ada Ada. Assalamualaikum Prof. Prof Hidat, saya Hasliza. Okay, so saya nak tanyalah berkenaan dengan yang Prof highlight tadi, benda yang tak ada tu. So perhaps ni kebanyakan yang join adalah yang lecturers dan mereka pun tidak mempunyai prototype. 50% siap. So apakah tips-tips ataupun rahsia lah untuk kami-kami yang tak ada, yang tak ready lagi, mungkin 20% untuk proceed for the commercialization. Okay, terima kasih. Kadang-kadang Dr. Hasliza, kita je bahasa lagu tak ready, sebenarnya ready. Saya banyak jumpa penyelidik, dia duk rasa lagu dia tak ada prototype. Macam saya kata, kalau final year project pun you can get a MyLab, tak ada masalah. Macam saya pun bermula daripada MSc by course, simple prototype je. Cuma saya ada buat sedikit strategi. Company collaborator saya pun dia ada prototype. Dia dah dia punya core business. So saya minta grant untuk pengkomersialan supaya kami combine dua-dua ni. Okay. Produk saya dengan prototype saya combine dengan design daripada company tersebut. Dia akan tolong guna dia punya produk tu untuk upscale produk saya. So boleh, tak ada masalah sebab dia about the engagement between academic and business. Cuma nak bagi nampak kata benda tu kadang-kadang kita punya, macam saya katalah, mungkin Dr. Hasliza boleh bagi sampel kot. Kita bidang lebih kurang je Dr. Hasliza. Maksud yang kata tak ada tu kat mana? Sekarang di level mana? Tak ada.
Okay, saya buat antena prototype tapi saya nampak lah untuk commercialization ni dia more to complete system lah. Complete system, Prof. Okay. Macam RFID complete system. So macam mana nak make it commercialize? Okay, macam ni. Dr. Hasliza cari seorang university collaborator. Dr. Hasliza buat antena. Katalah antena yang saya kecil. Nak kata nak pakai kat baju. Kan contoh. Ataupun nak pakai kat mana-mana medical application ke apa. Kan contoh. Cari orang yang buat sistem daripada universiti lain dah ada. Cuma dia nak ambil masuk pakai antena tu je. Boleh tak? Oh, okay, bagus, Prof. Idea yang bagus. Saya susah nak jawab. Saya nampak. Saya susah nak jawab. Kalau anda boleh bagi contoh anda sendiri, baru saya senang nak bantu. Your real core, what you did, baru saya senang nak tunjuk macam mana tu. Jadi maknanya cara macam ni lah. Macam Dr. Najib, dia handle bahagian apa nama defect, apa testing punya ni. Dr. Ibrahim bahagian AI. Dr. Ibrahim ada AI saja dia buat. Dia bahagian sistem. Tapi tim Dr. Najib buat yang bahagian hardware. So they come up together, combine daripada universiti A dengan universiti B, jadi satu sistem yang komplit. Tak ada masalah untuk MyLab. Faham tak? Okey, faham, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Alright. Ada soalan lagi ya? Kita ada 2 minit lagi. Rugi rasanya sebab kita bayar kali ikutkan ni 20,000 kena bayar ni. Okey, Prof. Sebenarnya terima kasih banyak pada Prof hari ni. Saya malam ke kali ikutkan malam ke-26 lah. So saya doakan agar semua di sini kita dapat Ramadan yang baik. Dan terima kasih Prof atas komen saya punya projek juga. Banyak juga saya belajar sejarah. So itu sebabnya saya saja yang masukkan Prof jadi panel kan. So saya buat tajuk saya so that saya boleh tutup saya punya geran ni kan dengan cepat lah. Saya akan bincang dengan saya punya teammate dan sebagainya. Dan Prof belum habis lagi soalan saya terakhir lah. Soalan terakhir saya kepada young researcher lah. Young research pensyarah kan. Dia ada dilema lah Prof dia dalam dekat Unimap ni lah. Artinya macam Prof cakap tadi, Prof cakap betul. Commercialization must put in front. Kan? Tapi dalam yang sama, commercialization ni dia tak tally pun dengan publication high impact. Selalunya dia tak tally. Mana nak pergi dulu ni? Nak pergi high impact ke? Kalau saya nak dapatkan high impact, saya tak boleh nak pergi ke commercialization. So kadang-kadang pensyarah muda ni dia tak tahu nak pergi mana. End up dia apply grant pun tak dapat, NI grant pun tak dapat, dia dah fed up, dia kata dah rasa dapat. So apa contohlah kalau kata pemula untuk yang muda ni, apa kriteria untuk dapat grant? Jangan cakap MyLab lah, MyLab ni level tinggi ataupun sebagainya lah. Contohlah grant-grant biasa FRGS ke LRGS ke TPR. Apakah syarat yang macam orang tengok, adakah orang kalau orang pemula ni dia tak ada grant yang dia dah berjaya? So macam mana kejayaan selain daripada proposal yang baik, adakah publication yang bagus tu ada kesan dia ataupun dia ada universiti graduate yang bagus, adakah ataupun team member yang baik, adakah itu kriteria ada Prof ataupun sebagainya? Terima kasih Prof. Okey, saya baru je habis buat talk pasal ni ya, KPI versus tuntutan-tuntutan yang lain. Saya bagi link ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok saya buat wawancara bersama Prof Karim. Kalau kenal Prof Karim, dia antara orang yang buat Orange Book KPI dengan beberapa mazhab, iaitu KPI kita ada yang line research, ada KPI kita line akademik, ada KPI kita line profesional kan. Saya bagikan link YouTube video tu, cuba tengoklah isu berkaitan KPI. Dan di situ banyak persoalan dibangkitkan daripada pensyarah muda. Jadi pandangan saya lah, saya pun masih lagi berasa muda. Saya sentiasa berasa muda, insya-Allah. Okey. Jadi isunya ialah pengalaman saya meletakkan pengkomersialan itu nombor 1. Dari segi pengkomersialan itulah saya mendapat all the KPIs. Okay. Bila cycle of research is correct, you have your commercial priority is there,
macam mana pun dengan buat komersial dia automatically dia akan berjawab semua TRL tu. Dan senang sangat nak publish. Bila you buat your commercial punya project, you get everything, your data senang nak publish. Don't worry about that. Because pengalaman training, pengalaman yang saya dapat dengan buat komersial tu lagi senang sebenarnya kita nak cerita, nak buat paper. Contohnya saya buat POC untuk komersial. POC ni you are dealing with all the problems yang the real scenario di luar sana. So bila saya buat projek berkaitan dengan industri, berkaitan dengan keperluan masyarakat, itu lagi senang orang nak nampak dalam penulisan saya. I can publish a lot of Q1 and Q2 because saya berbuat projek berdasarkan ini satu lagi topik lah. Penerbitan macam mana, because salah satu aspek penerbitan yang menyebabkan anda senang nak dapat is that you are very niche. Contohnya kalau bubuh satu tajuk, saya buat satu kajian untuk orang asli di mana? Di Kelantan, di Gua Musang. Even tajuk ni Mak Saleh, kebanyakan editor memang suka. Sebab dia very specialized to your community. So that's why itu yang menyebabkan kadang-kadang benda itu yang melatih kita senang dapat publish. If you just keep on doing things for the sake of KPI, you only get that. But it doesn't mean that you will be happy. You akan menikmati hidup sebagai seorang penyelidik. No. Kita ultimately KPI is just a tool. Kalau tengok balik video yang YouTube yang saya bagi link tu, KPI is actually a tool, a measurement tool of a performance to do certain objective nak capai matlamat. Tetapi sekarang dia jadi trend, KPI is become a matlamat. KPI bukan matlamat. KPI hanyalah alat, instrumen. Kita punya matlamat tu bigger. You nak sustain sekarang ni dalam keadaan challenges sekarang, lecturer muda, in fact yang senior pun become an issues that such that yang senior pun ramai nak pencen awal sebab tak tahan dengan KPI. Yang muda pula masuk pula bukan tetap, semua kontrak. So semuanya mengejar KPI. But you get frustrated, you don't get everything in place. Cycle of research tu tak ada. So di sini juga antara isu yang saya perjuangkan bersama rakan-rakan yang lain is that we have to change, selagi kita ada peluang, we have to change to improve every day. Because this issue affecting KPI is affecting a lot of people's life sekarang ni. So tetapi bagi pensyarah muda, saya punya jawapan, pengalaman saya sebab saya pun pensyarah muda dulu, masuk USM saya paling muda, bidang saya, is that do everything for the sake of doing contribution to the people. Paper, pattern, collaboration, dia ada banyak step. Antaranya ialah pensyarah muda kena bukan setakat kerja buat paper dapatkan grant. You have to market yourself. Marketkan diri anda. Marketkan macam mana you want to let people see you. You want to let people know you. You want to let people hear you. Macam mana you nak sebagai pensyarah muda orang mendengar anda. Itu memerlukan certain teknik dan strategi. Saya selalu guna istilah ni, launching your research campaign marketing mentality. Mentality tu kena betul dulu. Bila itu betul, jangan bimbanglah pasal paper KPI yang lain will be in place. The thing is that the cycle of research tu yang tak betul. How you want to make your cycle of system yang research workable for you, yang you akan have the other freedom, dia akan datang dengan sendirinya all the KPIs. But that is only a tool, not final destination. Your final destination is to make contribution. Menjadi manusia yang paling bermanfaat. Bukan menjadi manusia yang mengejar KPI. So saya mohon anda semua ikuti YouTube ataupun boleh tengok juga ada Facebook. Facebook pun ada video ni. Anda boleh ikuti semua ni perbincangan kita dan banyak lagi video-video berkaitan ni, dan memang aspirasi kita ialah supaya pensyarah muda terus berjuang, terus kekal become relevant.
pensyarah muda lah stakeholders kepada universiti. Kami getting older. So kalau pensyarah muda is not on the right track, then this is going to be a problem. A big problem for the future. So tetapkan niat. Niatnya ialah bukan untuk KPI. KPI is a tool. Is about you menetapkan pendirian memberi sumbangan. Bila memberi sumbangan, insya-Allah datanglah pintu-pintu rezeki yang lain, anda akan dapat yang lain insya-Allah. Okey, itu saya akhiri ya. Sebagai sentuhan sedikitlah untuk pensyarah-pensyarah muda, don't give up. Don't give up. Perbetulkan matlamat dan hala tuju. Anda buat research, anda berada di universiti kerana apa? It's not about promotion, it's not about boss, it's not about it's about giving a good things. Right? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Prof atas nasihat yang sangat berguna. Saya dapat feedback yang positif. Kalau Prof nak saya bagi testimoni pun boleh. Ada banyak daripada yang bagi saya testimoni ni. Tapi Alhamdulillah memang betul Prof, saya dapat banyak feedback yang baik daripada pendengar-pendengar melalui PM, melalui email, message dan sebagainya. Dan saya rasa pengisian ini antara yang terbaik lah yang saya dengar sendiri. Kan, sebabnya saya punya rasa tu betul lah. Saya kata betul lah, Prof panel saya rasa antara panel yang bagus, dan juga Prof memberikan ceramah yang sangat berkesan di hati. So I think that's the pieces yang hilang kebanyakan orang yang dah tak ada. Yang I wish to know this earlier. Kalau saya tahu saya masuk umur 30 tu saya jumpa Prof, saya dah belah tahu benda ni. I wish to know earlier. But this young researcher, you never late, dan saya percaya saya juga tidak terlambat. Saya ada lagi 20 tahun untuk 21 tahun untuk career saya, dan saya willing to change everything so that I will willing the same path with you. Saya tak malu mengatakan bahawa sebelum ni saya juga kerja KPI dan sebagainya. But the thing is when you know the right things, you know that you are going happy. Tak ada stress lagi, insyaAllah. Okey Prof, terima kasih banyak. Saya percaya saya akan cuba bincang RMC bagaimana projek-projek kita selepas ni dengan Prof Fidat. InsyaAllah tak akan habis kat sini. Kalau RMC tak nak, fakulti akan nak. Kalau tak nak fakulti, ACE akan nak. Ada banyak lagi Prof, banyak lagi insyaAllah. So kita akan teruskan pengisian yang menarik ni. Semoga macam Prof cakap, kami tak nak pensyarah-pensyarah muda atau pensyarah-pensyarah kami ni lost track because of these future generations. Kita telah menyaksikan banyak kerosakan berlaku pada masyarakat hari ini yang telah hilang dia punya nilai-nilai murni terhadap masyarakat. Oleh itu, jika pengajar sendiri telah hilang nilai-nilai murni, maka ia akan terus merosakkan negara kita. Saya percaya the best thing is we need to start somewhere, and insyaAllah we will going to start and change everything. Terima kasih Prof, terima kasih semuanya. PM Dr. Rashidi nak cakap apa? Saya serahkan majlis. Terima kasih PM Dr. Najib dan juga Prof Fidat atas perkongsian pada pagi ni. Semoga manfaat untuk kami.